Allah, dia nak tunjuk sayang pada umat Muhammad. Allah kurniakan kita Ramadan. Dalam bulan Ramadan, Allah jadikan satu malam yang disebut khairum min alfi syahr. Satu malam yang lebih bernilai daripada 1000 bulan yang lain. Bulan Ramadan, di antara masa yang kita diajar supaya kita dapat dalam bulan Ramadan, dapatkan malam Al-Qadr. Malam ni kalau kita dapat satu malam, sama dengan 83 tahun kita beribadah pada Allah. Bayangkan dalam hidup kita, sepanjang kita hidup, kita dapat 10 kali je malam Al-Qadr. Maknanya, kita sedang beribadah pada Allah selama lebih kurang 830 tahun. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman pada Allah, difardukan pada kamu untuk kamu berpuasa sebagaimana telah difardukan pada umat-umat sebelum daripada kamu. Tujuan difardukan ini mudah-mudahan kamu menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Yang dihormati Ustaz Pengerusi Majlis, yang dihormati Ustaz Mat Razali selaku Qadhi Sepang, yang dihormati Ustaz Shu'aib selaku pengurus pada Masjid Cyberjaya ini, yang dihormati ahliatan kuasa penggerak pada masjid, datuk-datuk, datin-datin, para asatizah, para alim ulama, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita merasa syukur pada Allah di atas nikmat mustajabnya doa kita, yang telah Allah mustajabkan doa kita yang kita doa pada tahun yang sudah. Tahun yang sudah kita berdoa supaya Allah memberi lagi peluang untuk kita berada dalam 3 bulan yang besar ini. Bulan yang disebut dengan bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Satu nikmat yang kita patut rasa syukur, kerana di saat mana
kita sedang berkumpul untuk menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak ini, lalu ada di kalangan kita yang telah dipanggil untuk menghadap depan Allah. Sebagaimana yang disebut oleh Ustaz Qadhi sebentar tadi, kita telah kehilangan, Allah yarham, Datuk Hasan Din Al-Hafiz, yang merupakan di antara orang yang banyak memberi sumbangan pada kita, ilmu-ilmu yang banyak yang telah sampai pada kita. Semalam beliau ceramah tentang Ramadan terakhir di Nilai Negeri Sembilan, dan betul lah Allah pilih beliau untuk jadi Ramadan terakhir. Alhamdulillah, malam ni bukan ceramah Ramadan terakhir. Rasa syukur jugalah kita, takut-takut kita pula dipilih Ramadan terakhir. Walaupun sekalipun, syukurnya kerana kita berada di saat mana kalau kita hidup zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati saat ini wajah Rasulullah ceria sungguh saat demikian. Sehingga kan kalau kita lihat sahabat-sahabat sebut, kami tak pernah melihat wajah ceria Rasulullah seceria ini saat-saat menghampiri bulan Ramadan Al-Mubarak. Gembiranya Rasulullah. Kalau kita baca lagi dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah semenjak daripada bulan Rejab lagi, bila masuk saja dalam bulan Rejab, Rasulullah akan ulang sepotong doa yang diulang dan diulang oleh Rasulullah. Rasulullah akan sebut, Allahumma barik li bi syahri Rejab, wa barik li bi syahri Sya'ban, wa ballighni bi syahri Ramadan. Ini doa yang Rasulullah baca dan Rasulullah ulang. Ya Allah, berkatilah aku dengan bulan Rejab. Ya Allah, berkatilah aku dengan bulan Sya'ban. Ya Allah, panjangkanlah umur aku, ya Allah, agar aku sempat memasuki bulan Ramadan, ya Allah. Ini doa yang diulang dan diulang oleh Rasulullah. Maksudnya Rasulullah nak sebut, ya Allah, kalau ditakdirkan aku mati pada tahun ni, ya Allah, matilah aku setelah mana aku berjaya memasuki bulan Ramadan, ya Allah. Ini doa Rasulullah lah. Kalau doa kita, ya Allah, biar sempat raya lah, ya Allah. Raya tu yang paling penting. Orang kita dia nampak raya yang besar, dia tak nampak yang Ramadan yang besar. Kenapa yang Rasulullah baca doa sampai begitu sekali? Kalau kita perhati betul-betul, kenapa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca doa untuk masuk bulan Ramadan? Tuan-tuan baca dalam doa-doa Rasulullah, tak jumpa doa yang Rasulullah baca doa, Rasulullah gabung terus 3 bulan dalam satu doa Rasulullah. Tak jumpa doa Rasulullah baca dalam bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Patutnya kalau Rasulullah nak baca doa, bacalah doa untuk masuk bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa bila Rasulullah baca doa untuk masuk bulan Ramadan, ulama-ulama ditanya soalan demikian, lalu dijawab oleh alim ulama. Katanya alim ulama jawab, Ramadan ini merupakan satu bulan yang Allah hadiah khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu cara Allah nak tunjuk sayang pada kita, Allah anugerahkan pada kita bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini cara Allah nak tunjuk sayang pada umat Muhammad. Kerana bulan Ramadan ini bulan yang tak terkenal sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tak bercakap tentang bulan Ramadan. Umat sebelum datang Rasulullah, mereka bercakap tentang 4 bulan je yang masyhur. 4 bulan ni dipanggil bulan hurum. Bulan yang disebut dalam Al-Quran Karim, inna iddatasyhur indallahi 12 syahra yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala sebut, semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, Allah jadikan 12 bulan untuk kita lalui, menggenapkan setahun. Daripada 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan hurum. Bulan hurum ni bulan apa dia? Bulan yang disebut dengan bulan Rejab, bulan Zulkaidah, kemudian bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Ni bulan hurum dipanggil demikian. Orang-orang Arab sebelum datang Rasulullah,
mereka faham bila masuk bulan hurum jangan buat benda yang dilarang oleh Allah. Mereka judi, mereka berhenti bila masuk dalam bulan hurum. Mereka tengah perang, bila masuk maghrib 1 Rejab mereka berhenti perang. Kerana apa dia? Menghormati bulan hurum, dia panggil demikian. Bulan yang besar nilainya di kalangan umat sebelum daripada ini. Ramadan tidak disebut dalam bulan hurum. Bila Ramadan dikenali? Bila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila datang Nabi Muhammad, Allah lonjakkan bulan Ramadan. Kenapa Allah lonjakkan bulan Ramadan pada umat Muhammad ini? Jawabnya, memandangkan umur umat Muhammad tidak sepanjang umur umat terdahulu. Umur kita, Allah tak jadikan umur umat Muhammad ni, Allah jadikan panjang macam umur umat terdahulu. Umur umat terdahulu semua panjang-panjang masa mereka hidup. Nabi Nuh AS usianya sampai 950 tahun. Nabi Adam AS sampai 1000 tahun lebih. Kita baca dalam kitab Nabi-Nabi dahulu semua panjang-panjang umur. Saya pernah sebut pada perahan sekian dalam kitab Sabilul Idkar wal Idbar yang dikarang oleh Syekh Abdullah Haddad. Dia sebut Nabi Ibrahim AS dia mula akil balik pada usia 120 tahun. 120 tahun baru mula akil balik. Tempat kita ni 120 tahun tinggal batu nisan dah tak kena gaya. Nabi-Nabi dahulu Allah jadikan panjang-panjang masa mereka hidup. Bila panjang masa mereka hidup, lalu tentulah dalam panjang masa mereka hidup banyak amal ibadah yang mereka buat. Kita pula Allah jadikan pendek, tak sepanjang usia umat terdahulu. Usia umat Muhammad ni sepanjang mana? Disebut dalam hadis Rasulullah, umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun. 60 tahun hingga 70 tahun ni, tuan-tuan ingat ke lama ke kita hidup? Tak, sekejap je. Katakanlah tuan-tuan hidup 70 tahun, Allah bagi 70 tahun. Kita terpaksa tolak 15 tahun yang terawal dalam hidup kita. Tinggal 55 tahun. 55 tahun tolak lagi. Masa kita makan, masa kita borak, masa kita berjalan, masa kita tidur malam cukup. Alim ulama suruh kita tolak masa kita tidur malam. Malam kita tidur setiap malam, tuan-tuan tidur di antara 6 jam hingga 8 jam setiap malam. Cuba kita kira dengan 70 tahun kita hidup. Berapa lama kita sedang tidur? Ulama-ulama suruh kita kira, didapati alim ulama kira kita sedang tidur selama lebih kurang 20 tahun dalam hidup kita. Tu baru kira tidur malam baru. Tak campur lagi dengan tidur dalam majlis ilmu dipanggil. Kalau campur dengan tidur dalam majlis ilmu, lagi lama masa kita habis dalam hidup kita. Tinggal baki berapa lama sangat. Allah, dia nak tunjuk sayang pada umat Muhammad. Allah kurniakan kita Ramadan. Dalam bulan Ramadan, Allah jadikan satu malam yang disebut khairum min alfi syahr. Satu malam yang lebih bernilai daripada 1000 bulan yang lain. Bulan Ramadan, di antara masa yang kita diajar supaya kita dapat dalam bulan Ramadan, dapatkan malam Al-Qadr. Malam ni kalau kita dapat satu malam, sama dengan 83 tahun kita beribadah pada Allah. Bayangkan dalam hidup kita, sepanjang kita hidup, kita dapat 10 kali je malam Al-Qadr. Maknanya, kita sedang beribadah pada Allah selama lebih kurang 830 tahun. Kalaulah Allah kurniakan pada kita 20 kali je malam Al-Qadr, maknanya sepanjang umur kita, kita dah berusia lebih kurang dalam hidup kita 1660 tahun dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hidup sekejap tapi pahala banyak. Malam Al-Qadr kita buat apa dia? Malam tersebut kita baca Quran, kita dapat pahala 83 tahun kita sedang baca Al-Quran. Malam tersebut kita bangun tahajud malam, 83 tahun kita tahajud malam. Malam tersebut kita derma, 83 tahun kita menderma. Buatnya malam tersebut kita buat kuih raya, 83 tahun buat kuih raya. Malam tersebut kita sedang buat apa dia? Dalam hidup kita ni, Allah dia nak suruh kita ni berjaya masuk bulan Ramadan. Allah siapkan dahulu 2 bulan. Bulan apa dia? Bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Bulan Rejab dan bulan Sya'ban ni bulan bersiap untuk memasuki bulan Ramadan.
Sayangnya Allah pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu Rasulullah baca doa, start daripada bulan Rejab lagi Rasulullah baca doa. Allahumma barik li bi syahri Rejab wa barik li bi syahri Sya'ban wa ballighni bi syahri Ramadan. Sampai peringkat demikian. Bulan ini ada kaitan bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Supaya apa dia? Supaya kita tak terkejut memasuki bulan Ramadan. Oleh kerana bulan Ramadan ini bulan yang besar nilai yang Allah nak kurniakan pada diri kita. Allah nak suruh kita jangan terkejut. Orang yang tak pernah baca Quran, tolong baca Quran dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Bila masuk bulan Ramadan, kamu tak terkejut dengan bacaan Quran yang panjang-panjang yang dibaca oleh imam. Orang yang tak pernah dalam hidup dia menderma, tolong derma dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Bila masuk bulan Ramadan, dia tak terkejut dengan derma-derma yang banyak yang diperlukan dalam bulan Ramadan. Orang yang dia tak pernah dengar kuliah tazkirah, tolong dengar kuliah dan tazkirah dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Supaya bila masuk bulan Ramadan, kalau ada kuliah tazkirah, dia tak sibuk nak hantar surat layang pada jabatan agama. Dan nak sebutnya, tak ada kejutan dalam hidup. Orang yang dia tak pernah dalam hidup dia datang ke surau ke masjid, tolong datang ke surau ke masjid dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Supaya bila masuk bulan Ramadan, masjid dan surau tak berapa terkejut tengok muka dia ni. Muka ni tak pernah nampak dalam bulan-bulan lain. Bulan Ramadan nampak pula. Saya rasa masjid ni pun masjid terkejut juga ni pagi. Awal Ramadan penuh je orang datang. Tengah Ramadan tinggal 2-3 saf dah. Hujung Ramadan tinggal Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak, Tok Mudim je yang ada. Yang lain ghaibul ghuyub semua. Kenapa kita jadi demikian? Kerana kita tak buat persiapan memasuki bulan Ramadan. Saya kira malam ni, bila pihak masjid mula anjurkan malam ni ambang Ramadan, untuk tahun-tahun akan datang, saya harap supaya kita sambut ambang Ramadan pada bulan Rejab lagi. Bila masuk bulan Rejab, kita mula menyambut yang disebut dengan ambang Ramadan. Mudah-mudahan bila kita bulan Rejab, kita dah nampak dah bagaimana persiapan kita untuk masuki dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini sendiri. Kita berhenti azan kejap. Terus. Tadi minta supaya berhenti ni, nak berhenti. Walaupun sekalipun nak sebutnya, gambaran bagaimana besarnya ni lah. Allah jadikan supaya kita tak terkejut. Tak terkejut. Ulama-ulama jawab lagi. Ulama-ulama kata sebenarnya bulan Rejab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan bukan bulan untuk bersiap menyambut hari raya, tidak. Bulan Rejab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan dan bulan Syawal bukan bulan untuk bersiap menyambut dengan hari raya. Tapi 3 bulan ini bersiap untuk kita beraya dalam kubur bila kita keseorangan nanti. 3 bulan ini bulan bersiap untuk kita masuk kubur. Bukan kita bersiap untuk kita beraya. Sebab tu beraya yang kita nampak ni, jangan kita beraya bagaikan berayanya artis. Jangan kita beraya bagaikan berayanya yang disebut dengan pelakon-pelakon. Tapi beraya bila? Bila kita sorang-sorang masuk dalam kubur, bagaikan kita pakai baju raya atas dunia ini. Itulah kegembiraan kita saat mana kita sorang-sorang masuk dalam kubur menghadap di hadapan Allah. Supaya kita tak terkejut. Bila kita masuk dalam kubur, kita tak terkejut. Tuan-tuan tahu tak? Bila orang masuk kubur ni kebanyakan terkejut semua. Allah gambarkan bagaimana di kalangan kita ni akan terkejut. Sekarang kita tak terasa sebab kita tak mati lagi. Cuba try mati senang. Cuba kita rasa saat mana hampir kematian. Terkejut terus dalam hidup kita. Bila kita terkejut, bila tengok malaikat maut berdiri depan muka kita. Ni kali yang pertama terkejut. Tak pernah terkejut sebegini dalam hidup. Bila tengok malaikat maut berdiri depan muka, masing-masing mula terkejut. Sebut terus pada malaikat. Allah rakam mulut-mulut orang yang dekat nak meninggal dunia ni. Dia akan sebut apa dia? Laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat, boleh tangguh tak sekejap? Jangan bagi mati lagi. Kenapa jangan bagi mati? Fa as-saddaqah. Sekarang juga saya nak bersedekah. Wa akum minas salihin. Dan sekarang juga saya nak menjadi hamba Allah yang salih. Ini tanda kejutan yang pertama. Bila kita terkejut, bila kita tengok malaikat
saat mana nak cabut nyawa kita. Kali yang kedua terkejut bila? Kita akan terkejut. Kali yang kedua, bila roh kita direntak, ditarik sampai di halkum. Bila tarik sampai di halkum, terkejut kali yang kedua. Allah mati disebut. Bila sebut Allah mati tu, bila roh kita ditarik di hujung kaki, kita rasa seramba lagi. Kita keliru lagi. Mati ke benda apa ni? Benda apa ni berlaku? Saat mana roh ditarik di hujung kaki, tak terasa lagi. Tak teragak-agak. Benda apa yang sedang berlaku ni? Keliru. Masa sakarat itu, masa yang menggemparkan dalam hidup. Menjadi keliru di kalangan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, inna sakaratun azim. Sakarat ini satu benda yang menggemparkan dalam hidup kami. Bagaimana kita tergempar? Bila roh kita tarik, kita teragak-agak. Mengapa sedang berlaku ni? Mengapa syaitan pula pujuk? Jangan taubat bro, relax bro, katanya syaitan. Relax, kamu tak mati lagi ni. Tarik sampai di lutut. Bila tarik sampai di lutut, tarik lagi sampai ke pusat. Kali yang kedua ditarik sampai ke pusat. Kali yang tiga direntak daripada pusat terus sampai ke halkum. Bila sampai ke halkum, mulut sebut terus tanda kejutan. Allah cerita terkejut. Mulut sebut apa dia? Qala inni tubtul an. Malaikat, sekarang juga saya taubat ya Allah. Bagi tahu pada malaikat, ya Allah, aku taubat sekarang. Qala inni tubtul an. Bila sebut taubat sekarang, malaikat jawab terus, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tidak dianggap taubat orang yang roh dia sampai di halkum. Roh di hujung kaki tak taubat lagi. Roh waktu mana kat luar tak taubat lagi. Waktu mana kita hidup ni tak taubat. Masuk Ramadan ada nak taubat? Tak taubat pun. Bila sampai roh sampai di halkum, baru terkejut. Allah mati. Mati itu rasa susahnya saat tersebut. Lalu sebut terus, qala inni tubtul an. Sekarang juga aku taubat ya Allah. Malaikat jawab terus, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Bila roh sampai di halkum ni, mereka kata tak ada taubat dah. Sekarang baru nak taubat. Bila sampai di halkum, ni kejutan kali yang kedua. Kali yang tiga terkejut bila? Saya sebut terkejut je. Saya nak kaitkan dengan bulan Ramadan. Yang kita masuk ni jangan bagi terkejut. Nak gambarkan apa dia? Kali yang tiga kita terkejut bila jenazah kita mula diletak dalam kubur. Mula dihadap muka ke kiblat. Bila saat mana muka kita dibuka saja, bau tanah depan muka. Kedengaran di bawah telinga kanan kita, selamat datang wahai hamba Allah, kamu akan lihat apa yang akan lakukan pada kamu sebentar lagi. Bila dengar je suara tersebut, kebanyakan mulut manusia ni dah mula dah tutup saja dia lahap ni, tanah yang turun. Tanah turun tu sampai para lutut je. Bila sampai para lutut, berdiri malaikat muka dan nakir depan muka dia. Waktu mana mula halau solat dia, halau zakat dia, halau haji dia, tiba-tiba keluar daripada mulut masing-masing kata dia, qala rabbirji'un, Tuhanku, bagilah peluang untuk aku kembali hidup balik di atas dunia ya Allah. Ya Allah, bagi peluang kejap ya Allah, nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fima tarak. Kalau aku boleh balik hidup semula di dunia ya Allah, aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal ya Allah. Malaikat jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut yang kamu nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu akan mula melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik, dihadapkan di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala nanti. Para sekalian, alim ulama tanya, mereka ni nak hidup ni bila? Kalau diberi peluang nak hidup orang dalam kubur ni, dia nak hidup bila? Dia nak hidup bulan Rejab, bulan Syaban dan bulan Ramadan. Kalaulah lalu malaikat sebut, tak boleh. 3 bulan kamu nak hidup, tak boleh. Dia jawab balik pada malaikat, kalau tak boleh 3 bulan ni, boleh hidup sebulan pun tak apa. Sebulan je nak hidup. Apa dia? Bulan Ramadan. Nak hidup bulan Ramadan. Kalau kita boleh bercakap dengan orang dalam kubur ni, kita akan dengar satu suara mereka kata apa dia? Untung kalian, kerana kalian masih boleh hidup dalam bulan Ramadan.
Kami ni kalau kami dapat peluang hidup, kami nak hidup dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan mereka nak hidup. Kenapa bulan Ramadan? Kerana mereka tahu nilai bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni sampai orang dalam kubur tahu betapa besarnya nilai bulan Ramadan ini sendiri. Allah bila jadikan demikian, Rasulullah bila tahu besarnya nilai bulan Ramadan ini, Rasulullah mula sebut terus tentang bulan Rejab, bulan Syaban. Bulan Rejab, bulan Syaban ni saya ringkaskan. Nak sebutnya persiapan apa? Ya Allah nak suruh kita bersiap masuk dalam bulan Ramadan. Allah jadikan bulan Rejab bulan untuk mempersiapkan keyakinan dengan Islam. Bulan ini Allah jadikan satu program yang disebut dengan Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj ni ada kaitan dengan bulan Ramadan. Ada kaitan dengan bulan Ramadan. Apa kaitan bulan Ramadan? Jangan ada orang yang masuk bulan Ramadan, dia puasa tapi dia buka aurat. Jangan ada orang yang puasa tapi dia buat maksiat. Jangan ada di kalangan kita yang puasa tapi dia meninggalkan salat. Jangan ada masuk bulan Ramadan, dia fikir saja nak menyambut hari raya. Dia tak fikir bagaimana diri dia yang masuk sorang-sorang dalam kubur nanti. Bila masuk bulan Ramadan, nak masuk bulan Ramadan, kena faham Isra Mi'raj. Isra Mi'raj peristiwa yang Allah jadikan untuk kita memahami bagaimana hidup ini. Jangan sampai peringkat kita mati kecuali kita mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu yakin betul-betul dengan Islam saat mana kamu menghadap depan Allah. Kita tanya, kenapa? Kenapa jadi demikian? Kerana ada orang kita ni tak yakin dengan Islam. Dia yakin dengan apa dia? Dia yakin dengan jawatan dia. Dia yakin dengan apa dia? Dia yakin dengan kuasa dia. Dia yakin dengan apa? Dia yakin dengan duit dia. Dia tak yakin dengan Islam. Keyakinan dengan Islam mesti diperkukuhkan sampai kita mati. Jangan longgar keyakinan kita dengan Islam. Jangan ada di kalangan kita teragak-agak dengan Islam. Jangan kita pilih-pilih. Bila sebut saja Islam, terima je Islam. Udkhulu fis-silmi kafah. Terima semua Islam dalam hidup ini. Jangan kita ambil separuh Islam, tinggal separuh ajaran Islam yang lain. Tak betul dalam hidup kita demikian. Wa man yabtaghi islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai satu cara hidup dia, tidak akan diterima di sisi Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat dia termasuk di kalangan orang yang rugi. Allah dia nak suruh kita bersiap masuk bulan Ramadan. Allah jadikan bulan Rejab. Bulan Rejab ni nak suruh apa dia? Kamu belajar tentang Isra Mi'raj. Kamu tengok saat mana Rasulullah digoncangkan keyakinan dalam hidup dia dengan kewafatan dua orang yang disayangi dalam hidup dia. Bagaimana Allah menjadikan pengembaraan Isra Mi'raj ini untuk meyakinkan dalam jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kekuatan Islam. Saya tak cadang nak cerita panjang dalam Isra Mi'raj kerana kita dah melalui masa itu. Sayangnya kalau sekiranya, untungnya kalau sekiranya kita dalam bulan Rejab baru ni kita boleh terangkan betul-betul besarnya nilai yang disebut Isra Mi'raj dengan bulan Ramadan yang kita nak masuk ini. Besar, saya nak sebut lagi. Bagaimana besarnya kaitan di antara bulan Rejab dengan bulan Ramadan yang Allah jadikan ini. Sekejap lagi saya nak sebut gambaran ini. Bila masuk dalam bulan Syaban, Allah jadikan dua program dalam bulan Syaban ini. Lepas bulan Rejab, Allah masukkan kita dalam bulan Syaban. Bulan Syaban ni bulan apa dia? Memantapkan ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bulan Rejab memantapkan akidah. Bulan Syaban memantapkan ibadah. Macam mana Allah nak mantapkan ibadah? Allah jadikan dua program yang dilakukan dalam bulan Syaban ini. Dua program ni apa dia? Satu peristiwa yang disebut dengan nisfu Syaban yang disambut di sebahagian di kalangan kita. Yang ada yang tak nak sambut, menimbulkan pertikaian, kita tinggalkan yang demikian. Nisfu Syaban ni disebut dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak suruh kita jaga ibadah sampai malam nisfu Syaban Rasulullah sedang tidur. Malaikat Jibril kejut Rasulullah. Qum wasalli warka wasjud warfa yadaika ila sama. Waktu mana Rasulullah sedang tidur tu, malaikat Jibril kejut. Bangun ya Rasulullah. Bangun salat. Katanya malaikat Jibril. Kemudian kamu rukuk, kemudian kamu sujud ya Rasulullah. Dan kamu angkat tangan kamu berdoa pada Allah,
mudah-mudahan doa kamu didengari di sisi Allah pada malam ini sendiri. Lalu Rasulullah tanya malaikat Jibril, "Ya Jibril, ma hadhil lailah?" Jibril, malam ni malam apa? Jibril. Malaikat Jibril jawab, "Hadhihi min lailatin nisfi Sya'ban." Malam ini di antara malam nisfu Sya'ban. Malam yang Allah terima doa-doa. Siapa yang doa, Allah akan berkenan doa dia, kecuali disebut doa-doa mereka yang minum arak, doa yang mereka yang derhaka pada kedua ibu bapa. Disebut-sebut. Hadis ni dibincang di kalangan para alim ulama, sehingga kan banyak hadis-hadis yang cerita tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban. Tapi peristiwa yang kedua yang Allah jadikan dalam bulan Sya'ban ini, yang disambut oleh orang Arab tapi tidak disambut oleh orang Melayu kita. Peristiwa apa dia? Yang disebut dengan pertukaran kiblat. Tukar kiblat ni, tuan-tuan, kita tukar kiblat ni, asal semayang kita ni menghadap pada Masjid Aqsa. Kemudian Allah ubahkan menjadi Masjidil Haram pula. Ustaz, peristiwa pertukaran kiblat ni, saya ingat waktu mana bulan Sya'ban je, mesti pensyarah-pensyarah Universiti Al-Azhar bila khutbah ke, bila ceramah ke, mereka akan sebut tentang pertukaran kiblat. Dalam tulisan-tulisan mereka cerita tentang pertukaran kiblat. Kerana Allah cerita tentang pertukaran kiblat ni satu muka di juzuk yang kedua. Juzuk yang kedua tu satu muka dalam Al-Quran Al-Karim, cerita tentang pertukaran kiblat. Kerana asalnya semayang kita menghadap pada Masjid Aqsa. Bila menghadap pada Masjid Aqsa, dalam keadaan menghadap pada Masjid Aqsa, orang Yahudi tengok Rasulullah semayang. Dia kata, apa Muhammad ni semayang menghadap kiblat yang sama dengan kita juga? Kenapa dia tidak ada kiblat yang tersendiri? Rasulullah rasa ada kebenaran daripada kata-kata Yahudi tadi. Yahudi dia ejek Rasulullah. Muhammad kata agama kami tak betul. Tiba-tiba dia semayang kiblat menghadap sama dengan kami juga. Kenapa dia tidak ada kiblat yang tersendiri? Rasulullah rasa ada kebenaran. Rasulullah mula semayang, Rasulullah mula dongak kepala Rasulullah. Bila Rasulullah salat saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula dongak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajah Rasulullah, Allahu Akbar, Rasulullah dongak muka. Ya Allah, tukarlah kiblat ini ya Allah. Tukarlah kiblat ini ya Allah. Semayang tu dongak muka. Ya Allah, minta tukar kiblat. Selama berapa lama? 6 bulan hingga ke setahun. Rasulullah semayang, angkatnya takbir, Allahu Akbar, dongak muka. Ya Allah, tukarlah kiblat ni ya Allah. Minta dengan Allah, tukar kiblat ya Allah. Tak nak kiblat Masjid Aqsa ni, tak nak. Nak pada Masjidil Haram. Tengah-tengah dalam bulan Sya'ban, Rasulullah tengah semayang zuhur. Satu ketika dalam bulan Sya'ban, ulama-ulama tak bincang bila tarikh sebenar. Ada yang kata 15 Sya'ban, ada yang kata 17 Sya'ban, ada yang sebut 27 Sya'ban. Ni saat kita berada sekarang. Tengah-tengah Rasulullah semayang zuhur, tiba-tiba baru 2 rakaat Rasulullah semayang, turun ayat Quran, tegur, bagi tahu ada Rasulullah, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sesungguhnya Allah melihat wajah kamu terdongak ke langit, mengharapkan ditukarkan kiblat. Mulai daripada sekarang Muhammad, tukarlah kiblat kamu menghadap pada Masjidil Haram pula. Rasulullah bila turun wahyu tersebut mengarahkan Rasulullah supaya tukar kiblat, Rasulullah jalan terus. Jalan, baru 2 rakaat semayang, Rasulullah jalan pusing menghadap pada Masjidil Haram. Sahabat-sahabat dia tengok Rasulullah berjalan, mereka pun berjalan juga. Saf yang pertama berjalan, berada di belakang Rasulullah. Saf yang kedua berjalan, berada di saf yang kedua belakang Rasulullah. Saf yang akhir memusingkan jasad dia saja. Bila 2 rakaat menghadap pada Masjidil Aqsa, 2 rakaat menghadap pada Masjidil Haram. Itulah semayang yang pertama dan yang terakhir boleh berjalan, tuan-tuan. Jangan pula lepas pada ni semayang sambil berjalan juga kita. Orang tanya kenapa semayang sambil berjalan? Ambil sunnah bulan Sya'ban, Ustaz dia sebut. Jangan buat demikian. Bila tukar saja kiblat, bila berubah saja kiblat ni menghadap pada Masjidil Aqsa, menghadap pada Masjidil Haram, 2 rakaat sana, 2 rakaat sebelah Masjidil Haram. Kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, tuan-tuan jumpa Masjid Qiblatain, dipanggil demikian. Masjid 2 kiblat. Kemudian bila berubah saja, siap semayang, sahabat datang. Sahabat tanya Rasulullah, pelik semayang hari ni, jalan pula kita Rasulullah. Musing lagi. Rasulullah, kenapa ni Rasulullah? Sahabat-sahabat tanya Rasulullah. Rasulullah jawab, alhamdulillah, doa kita telah dimustajabkan di sisi Allah. Allah mustajab doa kita. Apa doa mustajab? Rasulullah kata,
kita berdoa lama dah. Lama, di antara 6 bulan hingga setahun. Kita berdoa, minta ditukarkan kiblat. Hari ini Allah tukarkan kiblat kita. Menghadap pada Masjidil Haram pula, kata Rasulullah. Dengar je begitu sahabat-sahabat sujud. Syukur, Alhamdulillah. Kiblat dah tukar. Masing-masing keluar daripada masjid, laum pada sahabat-sahabat. Kiblat dah bertukar. Kiblat dah bertukar. Ada yang sedang sembahyang. Bila dengar kiblat tukar, pusing terus badan mereka. Memusingkan menghadap pada Masjidil Haram di saat mana kedengaran yang kiblat yang sudah bertukar. Sebut masing-masing seronok. Bagi tahu lebih seronok daripada pancaran pada bunga api tadi dia panggil. Nak sebutnya seronoknya kita. Bila bertukar kiblat tu, masing-masing tulis dalam Facebook masing-masing. Tulis dalam Instagram masing-masing. Kiblat bertukar, kiblat bertukar. Sukanya masing-masing. Bila suka, orang Yahudi dengar. Orang Yahudi dengar. Nak sebutnya betapa nikmat-nikmat yang kita nikmati tidak disenangi oleh sesiapa di kalangan kita. Kalau kita dapat nikmat je, ada je orang dengki. Orang Yahudi dengar. Orang Yahudi kata apa dia? Apalah Muhammad ni, agama dia tak konsisten langsung. Sekejap menghadap pada Masjid Aqsa. Bila kita tekan sikit, berubah menjadi Masjidil Haram pula. Agama apa agama Muhammad ini disebut demikian? Yang jenis demikian. Rasulullah rasa sedih. Bila Rasulullah rasa sedih, turun ayat Quran. Nak tenangkan Rasulullah. Turun ayat Quran apa dia? Sebut. Sayaqulus sufaha'u minan nas. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Telah bercakap di kalangan sebahagian manusia yang bodoh. Mengapalah ditukarkan kiblat ini? Yang asalnya menghadap pada Masjid Aqsa, kemudian diubah pada Masjidil Haram pula. Jawab macam ni Muhammad. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Milik Allah lah sebelah timur dan juga barat. Maknanya senang ceritanya, ikut akulah aku, senang cerita. Bukan terlibat dengan agama kamu pun. Allah kata, qul lillahil masyriq wal maghrib. Milik Allah. Sebelah timur pun milik Allah, sebelah barat pun milik Allah. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah pilih siapa yang Allah kendaki untuk dipahamkan agama ini ke jalan yang lurus. Tak semua orang yang Allah pilih. Macam kita datang malam ni kan. Semua boleh datang ke? Tak semua boleh datang. Walaupun ramai orang tahu malam ni ada pelancaran ambang Ramadan misal contoh. Tapi semua ke orang boleh datang? Tak datang. Ada yang tahu tak datang. Orang tanya dia, kamu tak datang? Tak. Kenapa tak datang? Aku tak dapat hidayah lagi. Senang je dia jawab. Nak gambarkan hidayah ni pemilik dia siapa? Allah. Waktu Allah ajar, bila kita semayang, baca doa, ihdinas siratal mustaqim. Minta dengan Allah hidayah. Hidayah ni bimbingan. Allah bimbing. Allah tarik jasad. Allah bawa diri kita. Allah tunjuk, ni hidayah yang aku nak tunjuk pada diri kamu. Saya sebut banyak kali tentang hidayah. Di sana ada perbezaan dengan taufik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, bila turun saja ayat ni, Allah sebut, yahdi man yasha. Aku pilih orang yang aku nak bagi petunjuk. Aku nak pilih orang ni, aku bagi, orang ni aku tak bagi. Bila turun ayat ni, ulama-ulama ditanya. Ulama-ulama ditanya, apa kaitan dengan pertukaran kiblat dengan yang disebut dengan masuk bulan Ramadan? Apa kaitan di antara pertukaran kiblat dengan kita nak masuk dalam kubur nanti? Apa kaitan dalam hidup kita? Lalu alim ulama jawab, yang pertama, sebelum kita masuk Ramadan, sebelum kita masuk dalam kubur, pastikan terjaga solat kita. Solat jangan tinggal. Solat ni jangan tinggal. Walaupun 1 rakaat, jangan tinggal solat. Cerita panjang tentang solat. Bulan Rejab cerita solat, bulan Syaban cerita solat, bulan Ramadan cerita solat. Jangan puasa, solat tinggal. Ramai mana di kalangan kita demikian. Puasa beria, tapi nak berbuka puasa jaga dia, tak makan, tak minum. Tapi sampai maghrib tinggal pula solat maghrib. Buat apa kita puasa demikian? Yang puasa yang jenis demikian. Kita beria, datang semayang tarawih, isyak tak datang. Isyak tak datang, tarawih datang. Nak sebutnya peliknya kita. Orang kita semayang raya datang, semayang subuh tak datang. Semayang subuh tu sepatutnya kena datang. Subuh pagi raya tu kena datangnya. Semayang isyak tu kena datangnya.
Yang pertama, semayang tarawih beria dia belakang teruk imam. Nak semayang hampas sejadah sendiri pula tu. Nak sebutnya gambaran dia je. Semayang isyak tak datang. Pelik kan orang kita. Jaga puasa, semayang maghrib pun tak. Yang ni satu penyakit ni yang kena faham tentang bagaimana solat mesti jaga. Yang kedua, ni nak sebutnya apa ni? Yang kedua, doa jangan tinggal. Ramadan ni doa. Bulan Ramadan ni bulan yang kita berdoa. Doa sepanjang masa dalam bulan Ramadan. Bila kita berdoa, jangan putus asa. Belajar dengan Rasulullah. Rasulullah berdoa, Rasulullah tak berputus asa. Dalam doa Rasulullah berdoa tu sampai terdongak-dongak muka Rasulullah. Dan patutnya kalau Rasulullah berdoa, dia kan Nabi dan juga Rasul. Hari ni berdoa, besok mustajab terus. Patutnya demikian. Tak, Allah biarkan. Rasulullah berdoa tu, Allah biar sampai 6 bulan hingga ke setahun baru Allah mustajab. Doa Rasulullah. Tak peliklah kalau doa kita. Kalau kita berdoa hari ni, 10 tahun akan datang baru mustajab doa kita. Tuan-tuan jangan malas berdoa. Jangan biarkan perangai kita ni suka sangat tinggalkan peluang untuk berdoa. Kerana bila kita rajin berdoa, itu tanda kita hamba. Bila kita ni malas berdoa, tanda kita ni rasa kita ni cukup segala-galanya. Satu Islam ajar, hidup ni sentiasa berdoa. Doa je kita buat. Makan ada doa, jalan ada doa, tidur ada doa, masuk tandas ada doa. Rasulullah dia tak putus asa dalam doa dia. Doa Rasulullah tu terdongak-dongak muka Rasulullah. Sampai Aisyah radhiyallahu anha, dia cerita kalau Rasulullah berdoa, lagi lama berdoa, lagi terangkat. Lagi lama doa, lagi terangkat tangan Rasulullah. Sehingga lengan jubah Rasulullah ni nampak ketiak putih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila jatuh lengan jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa Rasulullah. Kita berdoa tak, lagi lama lagi turun. Namanya tu imam. Namanya berdoa. Benda apa doa lama-lama? Lama-lama letak tangan atas paha kita. Mula bilang cicak berapa ekor cicak malam. Kita je malasnya berdoa. Yang teruk-teruk lagi tu kan, bagi salam tu angkat tangan. Ya Allah, macam biasalah ya Allah, amin terus dia. Doa paling ringkas dalam dunia dipanggil. Jangan malas dalam doa. Doa ni mukhul ibadah. Doa ni otak pada ibadah. Sebagaimana bernilainya jasad kita kerana ada otak, otak kita ni menjadi nilai pada jasad kita. Demikian juga amal ibadah. Amal ibadah dalam hidup kita ni doa. Doa ni silahul mukminin. Doa ni senjata yang paling ampuh dalam hidup orang mukmin. Kita ni sentiasa berdoa. Doa je, ya Allah, tolong bantu aku ya Allah. Saya tegur, akhir-akhir ni kan orang kita ni, dia kata tak reti ustaz nak doa. Dalam doa ni jangan bersastra, jangan. Doa ni macam biasa je berdoa. Doa ni macam biasa je. Jangan kita bersastra sangat. Orang kita ni doa bersastra ni sampai dia tak faham doa yang dia doa. Jangan angkat tangan semilir angin yang berlalu, dia sebut begitu. Dah mula dia tak faham benda apa yang dia nak sebut. Jangan dia sebut, jangan bersastra sangat. Sebut pada Allah, ya Allah, aku ni banyak dosa ya Allah. Aku ni jijik ya Allah. Aku ni kotor ya Allah dengan dosa-dosa yang aku lakukan. Doa. Yang kedua doa. Maksudnya bila Allah bagi peluang masuk bulan Ramadan, jangan terlepas daripada doa. Sekejap lagi saya nak sebut juga tentang bulan Ramadan ini. Yang ketiga, jangan peduli orang kata. Jangan peduli orang kata. Orang kita menghadap masjid, Rasulullah menghadap pada Masjid Aqsa pun tak betul, menghadap pada Masjid Haram pun tak betul. Sebab tak kena. Dalam hidup ini jangan takut orang kata, tapi takutlah kalau Allah kata. Belajar dalam diri kita ni, jangan sampai Allah kata pada diri kita. Biar kita orang nak kata cerca macam mana pun, wala yakhafuna laumata laim. Jangan kamu takut dengan celaan orang yang mencela kamu. Bila kita taat pada perintah Allah, jangan pedulikan orang dalam hidup kita. Pedulikan syariat Islam. Islam dia nak suruh macam mana? Allah ajar demikian. Rasulullah diajar demikian. Yang keempat, sebelum masuk bulan Ramadan ni apa dia? Pertukaran kiblat ni nak ajar pada kita. Bila Allah suruh kita buat, jangan menangguh. Jangan menangguh. Rasulullah kalau dia nak tangguh, dia boleh tangguh. Menghadap pada Masjid Aqsa ni, tengah semayang,
tiba-tiba turun ayat Quran. Patutnya Rasulullah tangguh dulu. Tak apalah, habis sembahyang Zuhur ni, kita hadaplah kepada Masjid Aqsa pula, Masjid Haram pula. Kita habiskan dahulu. Patutnya demikian. Ataupun tangguh dulu. Biar semua orang faham dulu pertukaran kiblat, barulah kita tukar pada Masjid Haram pula. Rasulullah tak menangguh. Hidup ini jangan suka menangguh. Kita ni, orang kita ni suka menangguh. Antara dia suka menangguh apa dia? Dia suka menangguh. Dia tak boleh baca Quran, dia tangguh je. Tak boleh baca Quran ni, tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan jangan tangguh tuan-tuan. Tuan-tuan kena datang jumpa dengan AJK Masjid. Bagi tahu pada AJK Masjid, saya tak boleh baca Quran tuan. AJK Masjid jangan jawab pula, sebenarnya saya pun tak boleh baca juga. Jangan jawab demikian, buat malu company kita. Nak sebutnya, bila berjumpa dengan AJK Masjid, bagi tahu terus, saya betul terang, saya tak malu-malu. Saya nak mengadu, saya tak boleh baca Quran. Saya bimbang kalau saya mati tak boleh baca Quran, saya tak akan lepas menghadap depan Allah. Saya ulang banyak kali di mana-mana pun. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan pastikan umur tuan-tuan panjang-panjang dan tak mati-mati tuan-tuan. Tuan-tuan jangan mati tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mati di saat mana tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk dalam kubur, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas tuan-tuan. Tak percaya cuba terai mati. Nak tengok lepas ke tak lepas. Masuk dalam kubur je malaikat tanya terus. Quran boleh baca Quran? Quran boleh baca? Tak boleh malaikat. Quran tak boleh baca. WhatsApp boleh dia jawab. WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Jangan dalam hidup kita. Bila kita tahu ada kelemahan, buatlah perubahan. Bila perubahan? Ramadan. Ramadan ni masa berubah. Kenapa Allah nak ubahkan kita dalam bulan Ramadan? Nak suruh kita ni berubah dalam bulan Ramadan. Saat mana Allah pilih bulan Ramadan ni, Allah suruh kosongkan perut kita. Kosongkan perut. Saat mana kosong perut, Allah turunkan Al-Quran. Bila Allah turunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan, Allah gari syaitan. Gari syaitan. Tak ada dalam bulan lain yang Allah gari syaitan kecuali Ramadan. Ramadan ni Allah gari syaitan. Nak suruh apa dia? Berubah dalam hidup. Berubah, jangan tak berubah. Jangan tunggu ma'al hijrah baru nak berubah. Jangan tunggu bila dah masuk tahun baru nak berubah. Berubah bila? Ni peluang. Bila Allah bagi dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni Allah nak suruh berubah dalam hidup kita ni. Ulama kata bila masuk bulan Rejab, bulan Syaban, bulan Ramadan, ubah terhadap 3 perkara. 3 perkara ni Allah nak ubah 3 perkara. Allah jadikan 3 program yang besar dalam bulan Ramadan. Bulan Rejab 1 program, bulan Syaban 2 program, bulan Ramadan Allah nak ubah 3 perkara. Allah buat 3 program yang besar dalam bulan Ramadan. 3 program yang besar ni apa dia? Yang pertama, Allah jadikan perang Badar yang berlaku dalam bulan Ramadan. Perang Badar ni kenapa? Saya nak ringkas, nak suruh Rahani sekarang boleh faham sikit. Kenapa Allah jadikan perang Badar dalam bulan Ramadan? Terjadinya perang Badar ini di saat mana umat Islam tak ada kekuatan kecuali keyakinan dengan Allah dalam hidup mereka. 313 orang lawan dengan 1000 orang. Logiknya tak menang. Logik tak menang. Tapi yakin dalam dada ni adanya Allah. Bila adanya Allah, Allah bagi kemenangan dalam perang Badar tersebut. Di saat mana mereka berpuasa, di saat mana sahabat-sahabat berpuasa, Allah dia nak suruh jadikan apa dia? Dalam diri ni, buang perasaan yakin dengan duit, masukkan yakin dengan Allah. Buang dalam diri kita ni perasaan apa dia? Yang disebut masjid kita ni, dia buat program Qalbun. Qalbun ni program untuk kita menghayati betul-betul. Buang yang dalam hati kita ni keyakinan sesama makhluk kepada keyakinan pada Allah. Buang dalam jiwa kita ni perasaan besarnya jawatan, hebatnya harta benda, mewahnya kenderaan, mewahnya tempat tinggal. Semua itu tak ada nilai. Yang nilai bila? Bila Allah dimasukkan dalam jiwa masing-masing. Macam mana nak masukkan Allah? Macam mana nak masukkan Allah? Dalam bulan Ramadan, Allah suruh kita puasa bermula pada subuh sampai pada maghrib. Kenapa subuh sampai maghrib? Di antara subuh sampai maghrib, kenapa kita tidak berpuasa bermula pada zuhur sampai isyak? Kenapa kita tak puasa bermula pada asar sampai pada subuh besok? Kenapa subuh sampai maghrib?
Kerana masa ni masa yang tegang. Alim ulama sebut, nak suruh tanam dalam jiwa kita, jangan makan, jangan minum, tak boleh bersama suami isteri, tak boleh dalam bulan Ramadan. Benda yang halal, tapi Allah tangguhkan, nak suruh rawat hati kalian. Rawat hati kita ni. Masukkan apa dia? Rawat hati kita ni. Masukkan Allah dalam jiwa kita. Bulan Ramadan ni tuan-tuan. Kalau kita nak makan, kita boleh makan, tak boleh makan? Boleh saja kalau kita nak buat. Kita boleh je nak makan. Kalau kita nak makan, kan kita boleh makan. Buat macam zaman kanak-kanak dahulu. Nyorok dalam rumah, kunci pintu bilik, nyorok bawah katil, makan Maggi seorang-seorang. Tak ada siapa pun yang tahu. Tapi kenapa kita tak makan? Kenapa kita tak minum? Kalau kita nak minum, kita boleh minum. Buat macam zaman kanak-kanak dahulu. Terjun dalam sungai, selam kepala. Telan air, guk dia 3 teguk. Lepas tu timbul balik. Lepas tu buat muka sadin. Kita boleh pun kalau kita nak buat. Tapi kenapa kita tak buat? Tu pun sungai kampung lah. Sungai Sepang ni tak sanggup memangnya. Nak sebutnya sungai kita ni tak sanggup untuk kita nak. Kenapa kita tak buat? Ni tengih hidung ni kat luar je. Tak masuk jari dalam lubang hidung. Kenapa? Dalam bulan Ramadan. Padahal kalau kita nak masukkan jari dalam lubang hidung ni, tak ada siapa pun yang nampak. Menyorok seorang-seorang belakang bangunan ni, korek hidung seorang-seorang. Tak ada siapa yang tahu. Tapi kenapa kita tak buat? Saya ingat lagi anak-anak kita ni, anak-anak kecil-kecil lagi puasa. Masuk bulan Ramadan, puasa. Anak saya waktu mana dia puasa, anak yang sulung, ingat lagi. Umur dalam 7 tahun ke 8 tahun. Puasa tu tak makan, tak minum. Lepas sembahyang asar tu sandar tepi dinding. Tak bergerak dia. Kita melintah depan dia tu, dia panggil terus, Abi, Umi, kakak nak mati dah. Dia sebut. Kita sebut sabar, tak mati kita sebut. Kenapa tak makan? Kenapa tak minum? Nak didik, keluarkan dalam hati kamu dunia, masukkan Allah dalam jiwa kamu. Bila kamu ada Allah, kamu nak makan rasuah. Bila kamu ada Allah dalam jiwa kamu, kamu nak menipu. Kamu nak buat klaim palsu. Kamu sanggup nak tukar di antara nikmat dunia dengan azab dalam neraka. Tak sanggup. Tak sanggup. Bila ada Allah, masukkan Allah. Kalau orang cerita tentang integriti, inilah sistem integriti yang paling hebat yang dibina dalam Islam. Islam mengajar umat dia, jangan kamu menipu. Jangan kamu buat klaim palsu. Jangan janji tak nak buat. Jangan dalam hidup kita ni, bercakap besar. Tiba-tiba bila nak dilaksanakan, kita tak boleh nak dilaksanakan. Jangan demikian. Kerana kamu kena ada Allah dalam jiwa kamu. Bila kamu ada Allah, kamu tak akan buat. Allah susun. Yang pertama, susun keyakinan dalam bulan Ramadan. Yang kedua, dalam bulan Ramadan, Allah suruh ambil kesempatan untuk apa ni? Baiki ibadah. Lepas pada baiki keyakinan, Allah suruh kita baiki ibadah pada Allah. Macam mana nak baiki ibadah pada Allah? Dalam bulan Ramadan, Allah suruh kita puasa bermula pada subuh sampai maghrib. Subuh sampai maghrib ni kenapa? Kenapa kita tidak puasa di antara yang disebut dengan kita puasa di antara Zuhur sampai Asar ataupun Zuhur sampai Isyak? Kenapa kita tak puasa bermula pada Asar sampai subuh besok? Kenapa subuh sampai maghrib? Ulama jawab, kerana 2 waktu ini kebanyakan orang kita tinggal salat. Subuh payah kita nak jaga salat. Payah kita nak jaga salat subuh. Allah tahu manusia ni kalau nak suruh bangun sembahyang subuh, Allah buat program. Satu program yang tak dibuat orang. Allah buat program apa dia? Program sahur sebelum mana subuh. Allah jadikan program makan sebelum mana subuh. Allah tahu manusia ni kalau sebut bab makan, sanggup bangun dia. Letak 10 jam loceng bawah katil dia. Mendentum-dentum jam loceng tersebut. Bingkah bangun dia. Langgar tiang-tiang, langgar dinding-dinding. Pagi nak sahur ni. Satu sahur disunatkan dekat dengan subuh. Makruh sahur awal. Anak-anak muda jangan sahur awal. Pukul 12 tengah malam, makruh hukum dia. Pukul 4 pagi, makruh hukum dia. Pukul 5 pagi, mula kita sahur. Mula sahur. Kita kata, ustaz, nanti kan masuk waktu imsak, tak sempat pula disebut. Imsak ni, anda ingat waktu mana anda belajar falak dahulu, dalam kalender Melayu dia ada. Kalender Arab tak ada pun. Anda pernah tanya guru anda yang mengajar
Allah yarham Ustaz Mustafa, dia mengajar ilmu falak. Ana tanya dia, Ustaz, kenapa kalender Melayu ada waktu imsak, kalender Arab tak ada waktu imsak? Dia kata orang Melayu kita ni kuat makan. Kalau tak buat waktu imsak, dia tak sempat break, tak kena gaya. Oleh demikian, nak tak nak, kitanya makan, dekat dengan subuh tu berhenti. Itu cara demikian. Dengan tujuan apa dia? Lepas sahur, terus mayang subuh. Sebulan Allah didik. Sebulan nak suruh bangun. Bangun sebelum mana subuh. Bangun sebelum mana subuh. Dengan tujuan apa dia? Inilah masa untuk memulakan perjalanan hidup di dunia. Bila sampai Allah dia nak suruh kita berakhirnya dengan dunia, Allah jadikan program berbuka puasa. Nak suruh jaga salat maghrib, Allah jadikan program berbuka puasa. Bulan Ramadan, semua bulan Ramadan orang balik awan. Bagi tahu pada bos, balik awal sikit bos. Bos tanya kenapa balik awal? Ramadan, tak faham bos aku ni. Ramadan kena balik awal sikit. Bos tanya kalau balik lewat tak boleh? Tak boleh bos. Jam, tahu jam. Ramadan kan semua balik awal, duduk meja makan. Siap makanan, hidang makanan, tolong isteri, hidang makanan. Isteri baru perasan, aku ada suami rupa-rupa juga. Baru perasan ada suami dalam hidup dia. Kerana bulan lain tak pernah tolong isteri. Bulan Ramadan tolong isteri. Siapkan duduk meja makan, kejap-kejap tengok jam, kejap-kejap tengok jam. Bulan yang paling kerap tengok jam Ramadan ni jadi rajin terus tengok jam. Siap je, tunggu ni saat nak berbuka. Tanya anak, lambat lagi ke? Anak tolong jawab, lambat lagi bah. Ada 10 minit lagi. 10 minit lagi. Dia gaul nasi slow-slow dulu. Dia gaul dulu, ambil nasi tu dia gaul slow-slow. Angkat jatuh. Lama-lama letak depan mulut je. Dengar je Allahu Akbar tu ngap terus dia. Orang tanya kenapa makan awan? Makruh, lewat tahu makruh. Dia sebut demikian. Cuma orang Melayu kita ni kalau dia berbuka, Allah sajalah yang tahu. Dia bukan berbuka, dia panggil menteka darah dia panggil. Bila dia buka tu sampai peringkat dia tak sedar dah makan banyak tu, sampai tersandar tepi dinding, tak bergerak dia. Muah dia. Buka sekilas kain ni buka selesai. Orang rumah ajak jom bang solat dululah dia sebut. Tak larat dia sebut. Jamak boleh jamak. Nak jamak di antara maghrib dengan isyak. Dah mula kita jadi lewat solat maghrib. Saya nak pesan ibu-ibu tahun ni berbuka cara Rasulullah. Rasulullah berbuka macam mana? 3 biji kurma, air segelas, solat maghrib dulu. Itu cara Rasulullah yang terbaik. Siap solat maghrib, nak makan pun makan dah. Ni kadang-kadang kita makan sampai lewat solat maghrib. Bagi salam dengar azan isyak. Kita mula terkejut. Isyak dah kita sebut dia. Awalnya isyak, padahal kita solat maghrib lewat dia panggil. Jangan demikian. Dalam hidup kita ni Allah nak suruh jaga ibadah. Solat maghrib tolong jaga. Nak ajar dunia berakhir bila maghrib berakhir. Kemudian Allah nak didik lagi supaya jaga ibadah. Allah suruh kita solat tarawih. Yang ni pun saya nak sebut juga. Nak tarawih berrakaat terpulang. Siapa nak buat 8 rakaat buat. Kerana Rasulullah buat 8 rakaat. Nak buat 20 rakaat buat. Kerana Sayyidina Umar buat 20 rakaat. Nak buat 30 rakaat buat. Kerana Sayyidina Osman buat 30 rakaat. Nak buat 38 rakaat pun buat. Kerana Umar Abdul Aziz buat 38 rakaat. Semua ada dalil. Jangan berkelahi. Orang kita ni asyik berkelahi 8 ke 20, 8 ke 20. Dia tak pernah berkelahi 30 ke 38, 30 ke 38. Tak pernah berkelahi demikian. Berkelahi di antara 20 sampai setengah masjid ni ada 2 geng. Geng 8 dengan geng 20 dia panggil. Saya pernah satu masjid saya pergi, naik je masjid ni. Bilal masjid ni datang duduk sebelah. Ustaz, malam ni Ustaz tazkirah kan disebut. Saya cerita dah banyak tempat saya cerita. Bila saya naik tu, saya duduk tu, ya malam ni ada tazkirah lepas pada 8 rakaat kan. Dia jawab, ya Ustaz, lepas 8 rakaat Ustaz tazkirah. Tapi saya nak pesan sikit pada Ustaz. Bilal tersebut, Ustaz, bila Ustaz tazkirah malam ni, Ustaz bantai sikit geng-geng 8 tu Ustaz. Geng-geng 8, kita dengar, kena bantai. Kenapa kena bantai? Yelah geng-geng 8 ni, lepas je 8 rakaat, dia balik terus Ustaz. Kita tanya balik dia, apa masalahnya kalau dia balik terus? Tak Ustaz tak faham dia sebut.
Ustaz, dia kata, dia orang ni kalau dia balik terus tak apa juga Ustaz. Dia sapu habis moreh-moreh yang ada tu Ustaz. Dah kita geng-geng 20 tak khusyuk. Mula teringat ni, habis cendol ni sebut. Geng-geng 8 pun satu, tak kesian belah langsung pada geng-geng 20 daripada. Jangan demikian. Kita ni sampai jadi 2 puak di kalangan kita. Siapa nak buat 8 buat. Rasulullah buat 8 rakaat, tapi menjelang subuh baru habis solat tarawih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan baca dah hadis Rasulullah kan. Rasulullah malam yang pertama Rasulullah turun. Lepas isyak Rasulullah turun. Sahabat-sahabat semayang sama dengan Rasulullah. Malam kedua Rasulullah lepas isyak Rasulullah balik dulu. Malam kedua Rasulullah turun. Sahabat-sahabat balik, datang semayang bersama dengan Rasulullah. Lepas isyak Rasulullah balik dahulu ke rumah. Lama sikit, lebih kurang sejam, Rasulullah datang balik untuk salat tarawih. Sahabat-sahabat semakin ramai pada malam malam keempat Rasulullah balik dan Rasulullah tak turun-turun. Rasulullah tak turun-turun. Tunggu sahabat, Rasulullah tak turun. Ni nak sebut je, lepas isyak tak terus salat tarawih tak. Dalam kitab disebut Rasulullah lepas isyak Rasulullah balik dulu. Cuma tempat kita ni tak boleh lah. Kalau lepas isyak balik dulu dengan tok imam tak datang. Nak tunggu pula satu kerja pula kita. Nak tunggu, nak tak nak kita terpaksa juga. Lepas isyak salat tarawih terus. Nak buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila malam yang keempat ni, sahabat-sahabat tanya Rasulullah, "Kenapa Rasulullah? Semalam kami tunggu kamu tak datang." "Kami tunggu ya Rasulullah. Ramai dalam masjid datang. Kamu tak datang. Kenapa Rasulullah?" Rasulullah jawab, "Aku bimbang dia menjadi wajib bagi umat aku." Huzaifah ibn al-Yaman, dia cerita satu malam, aku solat dengan Rasulullah. Dalam kitab Riyadus Salihin, dia cerita, Huzaifah cerita, aku solat satu malam dengan Rasulullah. Rakaat yang pertama Rasulullah baca surah Al-Baqarah. Baca surah Al-Baqarah. Bila aku dengar Rasulullah baca surah Al-Baqarah, aku jangka 100 ayat, mesti Rasulullah rukuk. Tak. Rasulullah bagi habis satu surah Al-Baqarah tersebut. Habis surah Al-Baqarah, aku ingat, mesti Rasulullah rukuk. Tak. Rasulullah sambung dengan surah An-Nisa. Habis surah An-Nisa, aku ingat Rasulullah rukuk. Tak. Rasulullah ulang balik baca surah Ali Imran. Habis surah Ali Imran, barulah Rasulullah rukuk. Selama mana Rasulullah rukuk? Selama mana Rasulullah qiyam tadi. Kemudian Rasulullah i'tidal. Selama mana Rasulullah i'tidal? Selama mana Rasulullah rukuk tadi. Kemudian Rasulullah sujud. Selama mana Rasulullah sujud? Selama mana Rasulullah i'tidal tadi. Allahu Akbar. Kita ni kalau salat dengan Rasulullah lah, rasanya malam tu balik jalan mengangkang kita tu. Sambil taubat nasuha kita. Taubat aku taubat. Tak pernah solat macam ni. Kita di tu imam baca sabbih isma rabbikal a'la, nak marah lah. Pak Imam, inna a'tayna je Pak Imam. Tak pun inna anzalna. Jangan cepat nak marah. Kalau imam baca panjang dalam bulan Ramadan nanti, tuan-tuan jangan cepat nak balik. Ambil kerusi duduk. Semayang atas kerusi boleh? Boleh duduk atas kerusi. Saya cadangkan AJK Masjid, tolong sediakan kerusi bagi persatuan lenguh-lenguh se-Malaysia daripada. Semayang atas kerusi. Pinjam kerusi kantin tu senang. Kerusi yang panjang satu baris tu senang. Senang nak ambil gambar senang tu. Nampak satu saf, elok je dia panggil. Kalau kita tak boleh semayang sunat je, semayang tarawih ni semayang sunat. Jangan cepat nak balik. Kalau imam baca panjang sikit, lenguh, tak boleh duduk atas kerusi. Semayang sambil bersila. Boleh duduk sambil bersila boleh. Kalau tak boleh bersila pun tak boleh. Sesak dada ni makan banyak sangat tadi. Pantang sendawa, keluar cendol sebiji dia. Tak boleh. Duduk pun tak boleh, baring. Semayang tarawih sambil baring. Cuma tak dibuat orang lah. Kalau buat juga orang mandang atas bawah. Dia ni malam besok mesti berbantar peluk ni. Orang dah lama dah bagi salam, tak bagi salam lagi ni. Nak sebutnya boleh pada kita. Kalau tak boleh, semayang sambil baring pun tak boleh. Boleh talqin dah ni, mati dah ni. Nak gambarkan pada kitanya, nak gambarkan Allah dia nak suruh didik ibadah. Dengan cara macam mana Allah nak didik ibadah? Allah jadikan program yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ni cari. Start daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Cari dan dapatkan malam Lailatul Qadar. Saya nak cadangkan ayah-ayah dan ibu-ibu yang berusia 60 tahun ke atas, kalian jadikanlah masjid ini tempat iktikaf kalian 10 akhir Ramadan.
10 akhir Ramadan. AJK boleh buat satu program I'tikaf, daftar elok-elok. Kemudian susun elok-elok bagi bahagian orang perempuan, bahagian orang lelaki. Yang kita 10 akhir, kita hantar mak ayah kita ni datang ke masjid. Bawa tilam-tilam, bawa bantal-bantal. Jangan balik. Balik bila? Malam raya baru balik. Malam raya baru balik. Boleh jadi Ramadan ini Ramadan terakhir dalam hidup. Usia kita pun 60 tahun dah. Kalau kita balik kat rumah pun, kita nak buat apa? Tengok cerita Tom and Jerry juga. Maknanya habis masa kita begitu je dalam hidup kita. Lebih baiklah bila kita ni duduk di masjid i'tikaf, jadi rasa suasana bagaikan Rasulullah merasa suasana 10 akhir Ramadan. Satu nikmat yang besar kalau tuan-tuan boleh buat demikian. Berebut yang imam bagi tahu tadi, Ustaz Syuaib cerita pada kita tadi, ada baki lebih kurang 8 malam lagi. Boleh jadi 8 malam terakhir tu, kita yang rebut. Ambil peluang untuk kita dapatkan demikian. Kenapa? Ni pahala malam Lailatul Qadar. Buatnya malam tersebut kita dapat, kita derma malam tersebut 83 tahun kita sedang menderma di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ajak orang berbuka puasa, lagi banyak pahala yang kita dapat dalam hidup kita. Ini gambaran dalam diri kita ni yang disebut dengan yang kedua, Allah nak jadikan kita bersiap untuk kita berada dalam bulan Ramadan dan bersiap masuk dalam kubur. Dan yang akhir sekali, Allah suruh kita persiapkan pada kita dalam bulan Ramadan untuk membaiki akhlak kita sesama kita. Baiki akhlak. Macam mana nak baiki akhlak? Allah turunkan Al-Quran, nuzul Al-Quran dalam bulan Ramadan. Program yang ketiga yang besar dalam bulan Ramadan, Allah turunkan Al-Quran. Kenapa Allah nak suruh kita baiki akhlak kita? Kerana akhlak kita terlampau buruk dengan bila kita lamanya hidup di dunia. Bila lama hidup di dunia, kita jadi buruk akhlak. Buruk akhlak, sikap kita jadi buruk. Macam mana kita nak suruh lembutkan balik hati kita? Di antara cara nak melembutkan hati, nak memperelokkan akhlak pada diri kita ni, ialah banyakkan derma. Derma dalam bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan je derma. Jangan berhenti derma. Hari-hari derma. Ada je derma kita, derma harian. Jangan kita tunggu sekali dalam sebulan, jangan. Setiap hari ni derma. Saya waktu mana saya belajar di Mesir, pengalaman saya lah, belajar dekat Mesir dahulu. Orang Arab Mesir ni di antara orang Arab yang paling kedekut dalam dunia ni. Tapi bila masuk Ramadan, sepemurah-pemurah manusia. Dia jadi berubah terus. Orang Arab Mesir ni, bila masuk Ramadan, dia berebut ni. Orang-orang kaya berebut datang ke masjid. Dia sebut, saya seorang je tanggung masjid ni selama sebulan. Saya seorang tanggung. Berapa perlu? Sebut masjid jawab, perlu lebih kurang 500,000. 500,000 saya sediakan untuk makan, berbuka puasa, semua sekali saya tanggung. Bulan Ramadan, dia upah budak-budak ni tarik tangan kita berbuka puasa. Marilah berbuka puasa di masjid ni. Dia upah budak-budak ni, kamu pergi cari orang, biar ramai sikit, mari berbuka puasa. Nak sebutnya apa dia? Nak dapat pahala orang yang puasa tadi pada mereka, tanpa Allah kurangkan sikit pun pada mereka sebut. Pengalaman saya bulan Ramadan, jalan nak cari makanan, nak berbuka puasa di kalangan orang Arab Mesir. Bila berjalan tu petang tu, berhenti kereta mewah. Saya cerita, pagi tadi pun saya cerita dalam kuliah saya. Nak sebutnya, bila berhenti kereta mewah, kereta Maserati. Kereta Maserati ni, berhenti, driver turun, bodyguard turun. Tengok saya tu, dia sebut, dia tahan sikit kita. Dia tengok kita ni orang asing, dia tahan. Dia kata kejap, bos aku nak bercakap. Bos dia sebut demikian. Ada tuan saya nak bercakap. Tuan dia turun, gempal badan. Turun tu, bila turun saja, dia panggil kita. Tak ada ya Beni, mari dekat sikit wahai anak aku, dia sebut. Kita tak kenal orang ni orang kaya mana ni. Bila dia panggil kita, tak ada ya Beni, kita pun pergi dekat dengan dia. Anta minin, dia tanya. Kamu datang daripada mana? Kita jawab, min Malaysia, daripada Malaysia. Anta sakin fin, kamu tinggal kat mana? Kita jawab, fi Baitul Ugrah, di rumah sewa. Kita sebut demikian. Anta rafin, kamu nak ke mana? Kita jawab, nak pergi beli makanan, nak berbuka puasa. Anta tadrus fin, kamu belajar kat mana? Kita sebut Jamiatul Azhar. Sanah kam, dia tanya. Tahun berapa? Dalam bidang apa? Dia tanya kita. Dia kata, kamu nak ke mana ni? Nak pergi cari makanan, nak berbuka puasa, kita sebut. Nak beli makanan untuk buka puasa. Ta'ala ya Beni, dia sebut. Mari dekat sikit anak aku. Dia sebut demikian. Kita pergi dekat dengan dia.
dia tekan bonet kereta dia tu, terbuka bonet kereta tu penuh dengan ayam yang sudah disembelih. Ayam yang sudah disembelih dalam bonet kereta Maserati. Ada tempat kita letak ayam yang sudah disembelih. Khuz jabni disebut. Ambil anak aku disebut. Ambil, kamu nak berbuka puasa kan? Dia suruh ambil tu, saya terekam terus, ambil 4 ekor terus. Ambil 4 ekor terus. Dia suruh ambil, kita ambil terus. Ni peluang, ni peluang. Sebut demikian. Bila tarik saja, dia memandang. Daya benih, dia sebut. Apa ni anak aku, dia sebut. Kita kata firaq, ayam kan? Kamu suruh ambil tadi kan? Kita sebut. Dia kata, kamu tinggal berapa orang? Kita jawab, 7 orang. 6 nafar. 7 nafar. 7 orang kita sebut demikian. 7 orang. Muskifayah. Tak cukup. Ambil seekor seorang. Oh, ingat ke dia nak marah kita ambil 4 ekor? Rupa-rupanya dia nak suruh ambil lagi. Khuz kaman dia suruh. Ambil lagi seekor seorang. Dia ingat ke kita ni macam Arab? Arab tak apalah makan seekor seorang ayam. Kita seekor seminggu tak habis-habis lagi. Nak sebutnya gambaran orang Arab ni sendiri. Pemurah. Dalam bulan Ramadan ni, berdiri depan masjid ni, bagi duit. Datang masjid je bagi 50 pound seorang. Bagi, bila bagi tu, kita tanya, ni duit apa ni? Kamu bagi ni? Dia jawab, ni duit kalau aku simpan masuk neraka aku, dia sebut. Masuk neraka aku. Duit apa? Duit zakat lah, dia sebut. Duit zakat. Ambil ni. Dia ambilkan. Seronok kita, rajin pergi masjid, dapat duit dia panggil. Nak sebutnya, berjemaah tu, dalam bulan Ramadan, pemurah sepemurah-pemurah manusia. Tapi sayang, masuk Syawal, kedekut balik orang Arab ni. Tapi nak sebutnya, kita ni Allah nak suruh didik. Didik apa dia? Didik untuk jadi baiknya akhlak. Ajak orang berbuka puasa. Kita je derma, bagi. Kenapa kita bagi? Sebenarnya yang kita bagi itu bukan kita bagi pada orang. Sebenarnya kita sedang bagi pada diri kita sendiri. Duit itu akhirat nanti kita berjumpa balik. Sekarang memang kita nampak macam bagi pada masjid, bagi pada persatuan ini, bagi pada orang ni, bagi. Kita nampak macam tu. Tapi bila kita bangun di akhirat, Allah untung aku sempat bagi dahulu. Aku sempat derma, aku sempat gunakan. Bila? Bulan Ramadan. Ya Allah ganda-gandakan nilai. Waktu mana saat Allah bagi peluang pada kita ini sendiri. Saya rasa cukuplah. Selama lebih kurang sejam saya bercakap ni. Tuan-tuan pun dah betul tulang belakang 8 kali dah saya kira. Jadi kita berhenti sakat ni lah. Nasi pun dah sejuk dah. Kemudian kita pun dah faham dah konsep 3 bulan yang Allah jadikan pada kita ini. InsyaAllah pada tahun-tahun yang akan datang nanti, Allah kurniakan, kalau Allah bagi peluang lagi pada kita untuk hidup dalam bulan Ramadan, ambil kesempatan. Ambil kesempatan, jangan lepas peluang. Yang ni betul-betul minta ampun pada Allah. Pastikan malam terakhir kita dalam bulan Ramadan, kita menangis teresak-esak. Bimbang-bimbang nama kita tak terlepas daripada neraka Allah dan tak masuk dalam senarai ahli syurga Allah SWT. Malam kalau kedengaran malam itu belum lagi nampak malam hari raya, kita bagi tahu diumumkan tak nampak hari raya, tak nampak lagi anak bulan, kita sujud syukur. Alhamdulillah ada lagi peluang terakhir bulan Ramadan. Jangan kita pula bersedih. Sedih kita. Kenapa? Kerana tak boleh beraya lagi. Baju raya dah siap dah, tapi tak boleh beraya. Tak, sebenarnya bila kita ditangguhkan itu, menunjukkan Allah tangguhkan umur kita untuk dihadapkan di hadapan Allah. Allah bagi lagi peluang untuk kita dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita beraya, pastikan raya yang kita beraya tu macam hari pertama kita di barzah nanti. Jangan tiru pelakon-pelakon. Jangan tiru ahli-ahli yang tak kaitan dengan ibadah pada Allah. Tetapi tirulah bagi mereka yang akan menyambut hari raya di alam barzah itu sendiri. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah memberi kesempatan untuk menyambut. Tuan-tuan jangan lupa untuk teruskan program 4 hari ini yang diadakan di masjid ini, dan kita war-warkan di kalangan sahabat-sahabat kita untuk kita sama-sama meraihkan menjelang Ramadan yang Allah kurniakan pada kita. Bawa anak-anak kita dengan program-program yang disediakan ini. Mudah-mudahan semua program ini Allah catatkan pahala-pahala yang banyak untuk diri kita, di antara mereka orang yang mukmin yang menyambut Ramadan Al-Mubarak ini sendiri, insya-Allah. Terima kasih di atas jemputan yang baik ini. Marilah sama-sama kita baca doa untuk kita sama-sama diaminkan oleh para malaikat Allah dengan doa kita menjelang Ramadan Al-Mubarak ini sendiri. Tuan-tuan, sebelum kita baca doa ni,
kat luar nanti ada kitab yang anak karang, kitab ni lah, kitab persiapan menjelang kematian. Saya cadangkan kitab ni perlu sangat di kalangan kita ni ada kitab yang macam ni. Kitab ni anak karang memandangkan dalam kitab ni, dalam usaha anak sendirinya nak memastikan dalam kerja-kerja yang kita buat ni, nak memastikan orang Malaysia kita ni bila meninggal dunia semua masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha saya ni berusaha macam-macam cara lah nak buatnya. Ceramah cerita tentang kematian, cerita tentang berbagai-bagai cara nak suruh kita ni rasa bersiaplah untuk saat kita menghadap depan Allah. Jadi salah satu caranya saya karang kitab ni. Dalam kitab ni ada satu doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Abu Hurairah. Doa ni dalam muka surat 47. Tuan-tuan dapat nanti, tuan-tuan hafal doa ni. Rasulullah sebut, Abu Hurairah, kalau kamu tahu kamu ni nak mati, kamu tahu kamu ada penyakit, kamu baca doa ni. Kemudian kamu meninggal dunia, tempat kamu dalam syurga Allah, Allah haramkan jasad kamu daripada neraka Allah SWT. Kitab ni sebenarnya ana buat seminar persiapan menjelang kematian, saat getir menghadapi kematian. Di Shah Alam sebelum daripada ni, bila kita buat seminar, daftar seminar tu saja yang daftar 1,500 orang. Bila kita buka pada hari seminar tersebut, datang 2,500 orang yang datang ni sendiri. Berebut masing-masing nak tahu apa benda yang patut dapat bila kita dekat nak menghadap depan Allah. Tuan-tuan boleh dapatkan kitab ni kat luar nantilah. Kitab yang penting bagi saya. Tuan-tuan ajar pada mak ayah kita, bila kita sakit je, kita ziarah orang sakit, kita bagi hadiah kitab macam ni. Lebih baik daripada kita bagi durian, nangka, mempelam tu kan. Kita bagi demikian. Kita bagi kitab macam ni, dia tengok je tajuk kitab ni, dia faham lah. Maknanya mati dah terus dalam situ. Nak sebut tak tergamak sangat, dia panggil demikian. Jadi kita sebut, kita ajar supaya orang kita ni bila menghadap depan Allah dalam keadaan selamat. Saya karang kitab ni memandangkan saya bangunkan sekolah. Di bawah saya ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz yang saya ambil anak-anak yatim, orang miskin. 5 buah sekolah tahfiz ni ada lebih kurang 1,000 lebih pelajar yang menghafal Quran. Kita ambil orang-orang tersebut, mereka menghafal Quran sampailah mereka masuk universiti. Kita tanggung mereka belajar tersebut. Seorang-seorang tu kita tanggung RM3,500 setahun untuk mereka belajar ini sendiri. Biayai mereka belajar tersebut. Pelajar-pelajar ni dalam keadaan jumlah yang saya bangunkan di Shah Alam, saya bangunkan di Pahang, saya bangunkan di Kelantan, bangun di Pulau Langkawi, kemudian satu lagi di selatan Thailand. Selatan Thailand, bila bapa mereka ditembak mati, saya ambil anak-anak tersebut. Asalnya 22 orang pelajar, anak yatim piatu. Sekarang ada lebih kurang 500 lebih pelajar. Tiap-tiap bulan saya hantar duit untuk dana pembiayaan mereka tersebut sebanyak lebih kurang 30,000 ke 40,000 sebulan bagi membiayai mereka belajar ini sendiri. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu ni mereka letak depan mereka, mereka bangun tahajud tiap-tiap pagi, bangun tahajud, kemudian mereka hantar ke Shah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Minum air madu tu muntah, keluar benda yang pelik-pelik tu badan. Tempat kita ni kuat ilmu sihir. Orang kita ni kuat ilmu sihir. Kita ni pula bila kena sihir, kita report pada polis. Tuan, saya kena sihir. Polis pun jawab, saya pun kena sihir juga, katanya polis. Tempat kita ni tak ada undang-undang sihir. Ramai di kalangan kita bercerai-berai rumah tangga kerana disihir. Ma yufarriquna bainal mar'i wa zawji, yang telah memisahkan di antara suami dan isteri. Kes-kes yang macam ni berlaku dalam masyarakat kita teruk sangat sekarang ni. Tambah kita tak ada undang-undang. Bila kita tak ada undang-undang, kes begini boleh terjadi di kalangan masyarakat kita ni sendiri. Cuba tuan-tuan buat amalan lah. Ada madu kat luar nanti. Madu tersebut tuan-tuan campur dengan air, kemudian tuan-tuan buat amalan minum pada keluarga masing-masing. Rasulullah kata, kalau kalian ingin rasa nikmatnya air dalam syurga Allah di dunia ini lagi, kalian minumlah air madu yang disejukkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kita ambil madu tu, kita campur dengan air suam, letak dalam peti ais, kemudian hidangkan pada keluarga kita. Dah sejuk dah, hidang pada keluarga kita. Kita akan rasa nikmat yang tak terkata yang Allah anugerahkan pada kita dengan nikmat air madu itu sendiri. Selain daripada itu, tuan-tuan tolong ambil pamphlet ni lah. Kalau tuan-tuan tak boleh yang lain tu, tolong ambil pamphlet ni je lah. Pamphlet ni saya memerlukan tajaan pelajar-pelajar untuk berbuka puasa. Sama lah, seorang-seorang pelajar ni saya memerlukan lebih kurang RM250 seorang untuk sebulan pelajar ini berbuka puasa. Kalau tuan-tuan nak bagi terus malam ni,
saya ada sediakan buku nama pelajar dengan juzuk yang mereka telah hafal. Kemudian tuan-tuan tulis nama tuan-tuan kat situ. Saya nak supaya pelajar-pelajar ni diberi nama ini dan dia doa selama sebulan ini khusus untuk orang ni. Itu cara demikian. Kalau tuan-tuan ingat pada arwah ayah, arwah mak kita tulis, saya nak infak untuk arwah ayah saya. Biar pelajar ni baca doa untuk arwah ayah kita, arwah mak kita ni sendiri. Ada senarai nama tu 4 buah sekolah saya bawa datang. Tuan-tuan pilih je. Tulis nama dan tuan-tuan letakkan nombor telefon di kat luar nantilah insya-Allah, dan tinggalkan RM250 ataupun ambil je pamphlet ni, kemudian pergi ke bank, bank in kan di bank tersebut, berdiri depan mesin bank tu, semayang sunat istikharah dulu sama kita. Nak infak ke tak infak, nak derma ke tak derma. Saya perlukan sangat untuk pelajar-pelajar seramai 1000 orang ni. Dah ada dah lebih kurang 400 orang lebih dah yang ditaja. Baki lagi lebih kurang 600 orang lagi yang tidak ditaja. Kalau tuan-tuan nak ambil kesempatan malam yang baik sebegini, mudah-mudahan Allah jadikan kekuatan pada kita dah insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, menjelang Ramadan ini ya Allah, kami datang berkumpul di dalam rumah kamu saat ini ya Allah. Saat mana kami berkumpul ini ya Allah, saat dosa-dosa kami masih lagi menimbun ya Allah. Kami datang dengan dosa-dosa yang banyak ya Allah. Kami tadahkan tangan kami ini ya Allah, agar kamu ampunkan dosa kami ya Allah, dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang terbaik dalam hidup kami ya Allah. Murahkanlah rezeki kami ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam keredaan kamu ya Allah. Malam ini ya Allah, kami tadahkan lagi tangan sesama kami ini ya Allah, memohon pada kamu ya Allah, agar kamu sembuhkan penyakit yang dideritai sesama kami saat ini ya Allah. Kami berkumpul sesama kami ini ya Allah, jadikanlah tadahan doa kami ini tadahan yang menyembuh penyakit-penyakit yang dideritai di kalangan kami saat ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tadahkan tangan ini ya Allah, saat mana sahabat-sahabat kami dililit dengan hutang piutang yang banyak ya Allah. Kami tadahkan tangan ini ya Allah, agar kamu tunjukkan jalan penyelesaian terhadap hutang piutang ini ya Allah. Saat mana kami menadah tangan ini ya Allah, ada di kalangan kami sedang berantakan rumah tangga mereka ya Allah. Mereka datang juga di dalam majlis sebegini ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, kamu damaikan rumah tangga itu ya Allah. Kamu jadikan rumah tangga ini rumah tangga yang penuh dengan keberkatan dan kebaikan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu ya Allah, apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauhkanlah kami ya Allah daripada apa yang diminta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah program yang telah dilancarkan oleh masjid ini ya Allah menjelang ambang Ramadan ini ya Allah. Jadikanlah program ini di antara amalan-amalan saleh sesama kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti ya Allah. Tatkala mana terbujur kaku jenazah kami nanti ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami ya Allah. Saat mana dimandikan jenazah kami nanti ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air yang merenjis tu badan kami itu ya Allah. Saat mana dikafankan jenazah kami nanti ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami ya Allah, lebih putih daripada kain kafan yang membalut jasad kami itu ya Allah. Saat mana disolatkan jenazah kami nanti ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling soleh ya Allah, yang akan mengimamkan solat jenazah kami nanti ya Allah, yang akan mengusung jenazah kami nanti ya Allah, yang akan membawa kami ke liang lahat nanti ya Allah. Tatkala mana diturunkan jenazah kami ke barzah nanti ya Allah, kamu jadikanlah kubur kami ya Allah saat itu mewangi dengan wangian raihan ya Allah. Kamu jadikan kubur kami di antara taman pada taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur kami di antara kawah kepada kawah-kawah neraka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami saat itu ya Allah. Belah kasihanlah pada kami saat itu ya Allah.
Jadikanlah malam pertama kami di barzakh nanti ya Allah malam yang terindah saat mana kami menghadap di hadapan kamu nanti ya Allah. Ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami ya Allah, arwah datuk nenek moyang kami ya Allah, arwah guru-guru kami ya Allah, arwah-arwah yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami di Illiyin ya Allah. Saat menjelang Ramadan sebegini ya Allah, kerinduan itu bertandang lagi di hati kami ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas ribaan arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindu saat kami dipimpin oleh arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindu saat dikejutkan di waktu mana sahur ya Allah. Rindu saat tangannya menyuap ke bibir kami dahulu ya Allah. Rindu saat kami mengaminkan doa arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindu saat kami membaca ayat-ayat suci kamu depannya dahulu ya Allah. Rindu ya Allah, kamulah yang mengetahui betapa rindunya hati kami pada mereka di saat ini ya Allah. Kamu jadikan kubur mereka saat ini ya Allah di antara taman pada taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur mereka di antara kawah pada kawah-kawah neraka ya Allah. Tidakkah kamu berjanji ya Allah, doa-doa anak yang saleh tidak akan ditolak oleh kamu ya Allah. Jadikanlah doa kami ini doa-doa anak yang saleh ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah. Khususnya dosa kami terhadap ibu kami ya Allah. Seketika dahulu ya Allah, kami mengakui kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah mengguriskan hati ibu kami ya Allah. Kami pernah melihat air matanya mengalir laju di pipinya itu ya Allah. Ampunkanlah dosa kami di kala itu ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah ia menyebabkan anak-anak kami pula enggan mendengar kata bicara kami ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah ia menyebabkan kamu berpaling daripada rahmat kamu untuk kami ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah ia menyebabkan doa kami tidak didengari di sisi kamu ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah ia menyebabkan hati kami menjadi keras ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah pula ya Allah ia menyebabkan tiada lagi rahmat kamu untuk kami ini ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ini ya Allah, sejahat mana pun kami ini ya Allah, sekeji mana pun kami ini ya Allah, segunung mana pun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini ya Allah, sejijik mana pun dosa yang mengelilingi badan ini ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Pada siapa lagi kami mampu mengadu doa ini ya Allah, kecuali kepada kamulah yang maha mendengar setiap rintihan hamba-hambamu ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, bangunan yang saya berada ini merupakan bangunan yang kita bercadang untuk mewakafkan dan kita beli dan kita wakafkan. Sejumlah lebih kurang 5 juta kita perlukan 3 blok terhadap kawasan ini. 3 blok ini kita telah bersedia untuk membayarnya setelah mana 3 bulan yang akan datang nanti. Saya mencari seramai lebih kurang 1,000 orang para pewakaf yang berjumlah sebanyak 5,000 setiap seorang. Hubungi talian ini dan setiap nama itu kita akan letakkan di bawah nama-nama Allah. Kemudian kita akan tampalkan di dinding terhadap bangunan ini, dijadikan untuk kemudahan bagi siapa yang berniat untuk mewakafkan bangunan ini. Tuan-tuan jangan risau. Selama mana ada bangunan ini, selama itulah pahala kita akan berpanjangan dan berpanjangan. Ambillah kesempatan di saat mana kita mempunyai peluang yang Allah bagi pada diri kita ini untuk sama-sama kita menyuburkan dan mewangikan kubur-kubur arwah-arwah ayah kita, arwah ibu kita, arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Dan tak lupa kita pun bakal arwah yang kita akan mewakafkan bangunan ini, pahala-pahala akan berpanjangan dan berterusan. Setakat ini kami telah bersedia untuk membeli daripada pemilik yang bukan Islam.
kepada menjadi milik orang Islam pula. Mari bersama dengan kami, mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan kepada dalam wakaf-wakaf di kalangan kita, kepada para pewakaf yang telah mewakafkan ini. Wallahu a'lam.